Kami masih lagi tertanya-tanya sama ada itu masih makhluk halus ataupun sahabat kami. So stay tune guys. Lepas 3 minggu sahabat aku ni bercuti. Dia start okey, dia masuk balik tempat belajar macam biasa. Dan masa tu dia banyak tertinggal. So aku banyak simpan kat assignment untuk dia. Aku mana tiba-tiba dia kembali tanya soalan yang sama. Korang pirik ke? Kau pirik ke? Dia dah start balik. Macam dulu-dulu masa yang previous video yang Pak Wan punya. Biasalah aku memang seorang yang positif yang sangat teruk. So dia dah tanya soalan, kau pirik ke? Apa semua. Aku masih lagi positif sebab aku ingat, sebab aku tak semayang aku tak solat masa tu. So dia nampak kot. So dia tahulah yang aku ni period. Terjadi satu kejadian berlepas solat maghrib. Dan aku masa tu solat kat bilik dia. So, habis dia semayang tu, aku ada baca Yasin tau. Sebab masa tu Khamis malam Jumaat. So aku baca Yasin dekat air kan. Aku rasa bersyukur sangat buat Yasin tu. Korang tahu sebab apa? Lepas aku habis baca Yasin tu, aku pusing je. Tiba-tiba sahabat aku tu tengah tenung aku. Dia tengok je aku. Dan dia tenung aku dengan keadaan yang sangat marah. Yang sangat macam dia tak suka aku masa tu. Aku macam kenapa ni? Kenapa? Lepas tu dia tengok aku. Lepas tu dia gelak-gelak pula dah. Aku masa tu, oh my god, dia cakap kau dah jadi balik. Masa tu dia pandang aku. Dia gelap. Tiba-tiba dia menangis. Okay. Dia macam tu tau. Kalau orang normal nangis, kita beritahu aku sedih sebab ni sekian-sekian ataupun nangis lah. Dia tangisan dia tu berterusan tau. Dia macam bersambung macam tu. Memang pelik lah. Aku nak cerita pelik. Tapi macam tu lah. Masa tu roommate dia dah start takut sebab bila tengok sahabat aku ni menangis, gelak lah apa semua. Dan masa tu aku terfikir, aku ada Yasin ni, si baik aku ada Yasin guys. So aku memang nak try lah, orang kata baca berani betul aku time tu. Aku memang nak try lah, nak kasih orang kata percikkan sikit Yasin ni. Kita tengok apa yang terjadi macam tu lah. Aku saja ambil sikit, aku letak dekat tangan aku masa tu. Aku tak adalah expect benda yang something happen akan terjadi sebab Yasin tu daripada aku. Aku ni bukan orang kata ustazah atau apa kan. Saja campak kat dia. Dia jerit, dia marah. Kau buat apa? Macam tu dia marah. Kau janganlah macam ni. Macam tu. Tiba-tiba dia tengking kita orang pada waktu tu. Kita orang macam terkejut. Sebab sahabat aku ni sebenarnya dia seorang yang sangat kuat gelak, sangat happy go lucky. Dia tak suka marah. Sahabat aku ni. Itulah orang kata perangai dia yang sebenar. Itulah sebenar dia. So kita orang boleh tahu kadang-kadang itu bukan dia sebab dia suka marah. Bila dia marah tu, kita orang tahu itu bukan dia. Dia kadang-kadang tanya soalan kau pirik ke, benda tu bercampur-campur, kita orang tahu itu bukan dia. Aku renjes kat dia dah marah macam tu. Okay, aku dah tahu ini bukan dia guys. Apa aku buat? Aku buka WhatsApp. Aku angkat jawatan asrama lah, yang biru-biru dakwah tu kan. Aku bagi tahu dia, akak boleh naik tingkat 10 tak? Dekat bilik sekian-sekian. Sebab saya rasa macam ada orang kena gangguan lah. Dan akak tu pun aku tak cerita panjang sebab memang tak sempat. Kau nak type panjang, kau bayangkan macam mana kau nak type panjang. Kau pisah tempat tu dia Isya, dia tengok tenang je apa kau buat. Dan selepas aku hantar je WhatsApp tu, dia tu terus bangun, berlari pergi dekat belakang pintu. Dia berdiri dan dia macam tutup macam ni. Dia kata tak ada siapa-siapa masuk. Dia cakap macam tu. Padahal dia tak tahu apa yang aku WhatsApp tahu. Tapi macam mana dia boleh tahu? Macam mana dia tahu yang aku ni dah buat report dekat akak-akak Biro Dakwah tu. Dan memang betul akak-akak Biro Dakwah tu tengah on the way lah nak datang dekat bilik tu. Tapi dia macam seolah-olah tahu tau. Dan yang roommate dia tu dah menangis, memang dah duduk belakang aku. Memang dia tak boleh tengok langsung sahabat aku ni. Tak tahulah keberanian apa yang datang masa tu. Aku tak takut tau. Aku tak takut. Aku mau kepada nak keluar dekat bilik tu. Aku nak keluar. Aku beranilah kiranya nak tolak dia ke tepi sebab dia dekat belakang pintu masa tu. Dia kunci pintu dia. Dia tak kasih aku keluar. Dia tak kasih roommate dia keluar. So masa tu kita bertiga je. Aku, roommate dia dengan dia. So masa aku nak buka pintu tu, dia tak kasih. Dia boleh gelak-gelak tak boleh gelak, tak keluar. Dia boleh main-main macam tu. Ya Allah ya Tuhanku. Aku memang takut gila. So aku macam tak, aku nak keluar. Dia tak kasih juga. Lepas tu aku cakap, kau ni siapa lah? Aku tak tahu kenapa aku boleh berani tanya soalan tu. Ya Allah, tapi sekarang aku menyesal apa aku cakap tu. Atau aku cakap dengan dia, kau ni siapa lah? Tiba-tiba dia cakap, dia tak cakap, dia gelak. Dia kata, aku ni duduk dekat tepi-tepi air lah. Dia cakap macam tu. Aku macam tepi air pula dah. Macam tepi air apa ni guys? Lepas tu aku cakap lah, tepi air apa? Apa benda tu? Macam tu lah, bajik garang kan. Lepas tu dia kata, alah, kadang-kadang aku terkena juga mata kail. Aduh, aku cakap benda dia ni. So, binatang aku memang tak expect. Aku memang ingat dia adalah makhluk halus. Settle lah masalah kan. Tapi rupanya, untuk pengetahuan korang, makhluk halus ni dia boleh menyerupai menjadi binatang. Untuk pengetahuan korang. Sebab tu kalau korang pernah dengar, ada yang singa, ada yang harimau,
apa-apa je lah kan binatang-binatang yang mana syaitan boleh menyerupai binatang lah. Dan rupanya dia juga boleh menyerupai binatang. Dan aku terus tak tanya soalan sebab aku dah takut masa tu. Sebab lepas tu dia gelak-gelak kata, kau takut kan. Dia macam tahu lah hati kita tu takut. Ya Allah, kenapa aku tambah takut lah aku. So apa yang aku buat, aku just bersedia untuk keluar dari bilik tu. Bila dia ke tepi sikit daripada pintu tu, memang aku target nak keluar bilik tu macam tu lah. Tapi dia kunci dan dia duduk dekat tombol pintu tu, memang tak boleh keluar. Tiba dia ni betul-betul menghadap pintu dekat tombol tu, dia tutup macam tu tiba-tiba. Rupanya biro dakwah yang akak-akak tu dah naik, dah ada depan pintu bilik dia. Aku tak tahu apa yang berlaku, dia pun tak tahu akak tu dah sampai. Tapi dia boleh tahu, padahal dia tak buka pintu pun, tapi dia boleh tahu yang akak tu dah sampai depan pintu bilik dia. Dia dah pegang tombol pintu, dia macam tak kasi buka. So akak tu ketuk, pintu semua lah. Dia tak buka guys. Dia memang, aku jerit-jerit lah, apalagi roommate dia dah menangis-nangis dah. So aku jerit, aku cakap, akak saya kat dalam ni kak, saya kat dalam. So akak ni pergi dekat warden. Okay. So diorang nak minta kunci untuk akak ni pun pergi ambil kunci. Dengar bunyi kunci tu, dia dengar memang dia memang pegang tombol pintu, tak kasi buka. Akak tu pun masukkan kunci spare tu lah kan, buka. Memang sebab akak-akak biro dakwah tu diorang ramai, macam 2, 3, 4 orang macam tu. So bolehlah buka pintu bilik tu. Dan akhirnya dia pun dapat masuk dalam bilik tu. Dan roommate dia tu pun aku pun suruh keluar cepat-cepat. Aku tak keluar dari bilik tu sebab sahabat aku ni dia sangat kuat tau. Dia pula agak berisi. So bila dia berlawan tu ataupun dia marah tu, memang kita kena pegang. Dia jerit. Memang dia dah jerit, aku sakit lah semua. Kira akak-akak tu dah baca. Akak-akak dakwah tu, biro dakwah tu dah baca. Baca-baca lah apa yang patut. Akak-akak tu baca semua. Aku pegangkan je lah sahabat aku ni. Dan masa tu aku ada dekat tepi dia dan dia boleh pegang tangan aku macam ni. Dia cakap, cepatlah Azan, kau kan suka azan. Dia cakap macam tu dengan aku. Barulah aku teringat, before that kita orang memang suka ada satu azan lelaki dekat tempat pengajian kita orang ni. Kita orang kan tempat Islami. So gaya azan tu ada pelbagai tau. So ada satu gaya azan ni, lagu azan itu kita orang memang suka. Kadang kita imitate. Tiba-tiba masa tu dia pegang tangan aku, dia kata, kau azan lah sekarang, kau azan, kau sedap sangat kau azan. Dia cakap, sebenarnya dia uji keimanan kita masa tu, sama ada kita yakin atau tidak kepada Allah masa tu. Kalau kita takut, aku bulat lah isteri, patutnya waktu aku pun rasa macam okay, aku nak kena azan ke? Memang tak lah kan. Sebab aku rasa macam waktu tu akak-akak tu ada, kenapa nak kena azan and so on kan. Dan masa tu aku nak tarik lah daripada cengkaman dia tu. Masa aku tarik tu memang sakit sangat. Padahal sebenarnya tangan aku ni baju tak koyak tapi sakit. And then aku terus rasa macam dia tak suka aku sangat-sangat. Dia memang benci. Dia kata, aku benci kau. Bila akak tu tanya, kenapa kau benci kawan kau? Sahabat aku ni cakap, sebab dia lah semua orang tahu aku dalam badan budak ni. Dia cakap macam tu. Aku lagi lah seram guys. Azim. Takut sangat lah masa tu. So apa aku buat, aku keluar dari bilik tu. Dan masa aku keluar, aku selinap, aku tengok dekat sini memang berbekas, nyaris nak berdarah. Kuku dia tu sangat tajam. Padahal sebenarnya dia tak ada kuku pun. Karan dia ni selama seminggu baru hilang. Kakak-kakak ni dah start baca dekat dia, dia tak efek apa-apa. Dia masih lagi histeria. Tak ada cara lain, memang kena panggil lelaki. Tapi asrama kita orang tu kan Islami, so lelaki tak boleh naik tempat perempuan. So kita orang terpaksa lah bawa turun sahabat aku ni ke bilik jawatan asrama yang dekat ground floor. Tahu kena pegang ramai-ramai tau. Sebab dia memang bergelut. Sebab dia tak nak orang pegang dia. Dia tak suka. Dan masa tu kita orang terlepas dia sebab dia macam bergelut. Dia kata, jangan pegang macam tu. Dan dia berlari dekat koridor. Dia terus panjat koridor tu, dia nak terkejun. Dan masa tu bilik dia tu kat tingkat 10 guys. Aku datanglah balik, aku tolong bawa turun daripada koridor. So masa tu pula ada budak lain pula yang nak histeria masa tu. Maksudnya akak ni kena berpecah lagi diorang ni. Diorang kena berpecah lagi. Starting dah histeria, mesti akan orang lain pula histeria. Dan benda ni berlaku sebab apa yang kawan-kawan perasaan takut sebenarnya. Kita jangan terlalu takut. Dan mesti benda ni jadi, selalunya bila ada orang histeria, contoh kat tingkat 10, orang tu tingkat 5, dia macam terlalu takut, sangat takut. Sampai terlalu memikirkan, sampai dia pula kena histeria. Dan benda tu boleh jadi jin yang lain sebenarnya. Tapi sebab dia takut sangat, yakinlah, yakin ke Allah. Sebab jin dan syaitan, makhluk ni semua memang Allah dah cipta juga, sama macam kita. So kita kena yakin diorang memang wujud. Tapi jangan terlalu takut. Okay? So aku, sahabat aku dan juga akak tu, kita pegang lah sahabat aku ni sebab dia memang nak berlari kan. Tapi masa dalam lift tu dia relax je. Aku macam sukar dijangka lah dia punya perangai dia tu kan. So dia tanya soalan, kawan aku ramai ni, padahal dalam lift tu ada 3 orang je. Dia kata, kawan aku ramai ni, ramai sangat ni, tapi tak overload kan. Kau rasa
itulah aku cakap, aku pelik macam mana jin boleh buat lawak. Aku sampai ke bilik jawatan asrama tu, dia orang pun dah masukkan dia ke ustaz and so on. Ustaz dia kata benda tu memang dah lama dengan dia dan benda tu memang tak suka dia belajar sebenarnya. Dia pun dibawa pulang lagi dan lepas daripada tu dia pun tak kembali lagi ke tempat pengajian kita orang. Okay, dia ada masalah kesihatan dan juga dia ada gangguan-gangguan, so stres itu semakin meningkat lah kan. So dia pun decide untuk berhenti belajar. Tapi yang bagusnya sahabat aku ni, walaupun dia berhenti belajar, dia tak habiskan diploma dia, dan before this, masa dekat matrix pun dia dah pernah belajar juga dan dia diberhentikan belajar juga sebab masalah yang sama, dan dia pun sambung belajar lagi masa diploma dan dia terpaksa berhenti belajar lagi. Betapa sebenarnya memang kalau kita tengok sekali tengok tu macam loser lah, orang cakap macam kenapa kau belajar tak habis, sampai orang yang tak tahu kisah dia lah kan, orang akan tengok kenapa kau tak ambil diploma padahal kau pandai macam tu. Tapi sebenarnya dia sekarang jauh lebih berjaya. Itu yang aku nak bagi tahu korang, sebenarnya korang jangan putus asa. Sebab sahabat aku ni walaupun dia tahu dia tak ada sertifikat apa, tapi dia boleh buka kedai dan kedai dia tu dah establish selama 5 tahun. 5 tahun guys, dekat Palung Negeri Sembilan. So maksudnya betapa dia ni, even dia duduk kat kampung pun otak dia still berjalan. Maknanya dia memang genius sebenarnya. Apa yang aku nak sampaikan kat sini, kita kalau boleh jangan putus asa dengan kehidupan kita. Walaupun kita buat satu kerja tu terhenti separuh jalan, is okay. Yakin dengan rezeki Allah, walaupun macam mana pun periknya kita punya kenangan yang dulu akan mengajar kita untuk menjadikan kita seorang yang hebat untuk masa sekarang. Seperti kisah sahabat aku ni. Okay, thank you guys. Sudi menonton pada part 1 sampai part 2. Semoga kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.